KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya semangat lain macam sikit sebab hari ini kita nak fokuskan kepada contoh-contoh soalan bagi mata pelajaran syariah dan cara menjawabnya bersama dengan seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya. Kalau tak dengar, rugi. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Okey, baik, bersama dengan kita hari ini ialah Ustaz Ismail Khalil, seorang ustaz yang cukup luas pengalamannya yang akan bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Luqman, apa khabar? Saya Alhamdulillah makin sihat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik Ustaz, kalau kita lihat mata pelajaran syariah, ada Qismul Alif, ada Qismul Ba. Untuk segmen ini, kita nak fokuskan bahagian apa Ustaz? Okey, untuk perjumpaan kita pada kali ini, kita akan menumpukan kepada bahagian Qismul Alif dan dua bahagian pada Qismul Ba. Okey. Baik, jadi Ustaz, saya silakan Ustaz untuk mulakan perbincangan. Baik, terima kasih Tafadhal Luqman. Ustaz. Syukran. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan kita punya perbincangan. Saya boleh namakan sebagai perbincangan teknikal. Bentuk soalan atau gambaran soalan kertas peperiksaan syariah 5402/1 bagi calon-calon SPM 2022. Okey. Mungkin calon-calon sebahagian besarnya sudah pemaklum tentang format soalan yang mana kertas syariah 5402/1 ni mengandungi dua bahagian, Qismul Alif dan juga Qismul Ba. Qismul Alif, soalan berkaitan dengan objektif pelbagai bentuk, merangkumi keseluruhan tajuk yang telah dipelajari oleh calon-calon daripada tingkatan 4 sehinggalah ke tingkatan 5. Baik, cuba kita lihat di antara bentuk-bentuk soalan ataupun gambaran soalan yang kebiasaannya dikemukakan dalam peperiksaan SPM. Okey. Soalan Qismul Alif, soalan objektif pelbagai bentuk seperti mana yang telah kalian atau calon-calon maklum, mengandungi 20 soalan, merangkumi 20 markah, yang mana setiap satu soalan, pelajar yang menjawabnya sekiranya betul akan memperolehi 1 markah. Okey. Jadi soalan yang pertama hingga soalan yang kedua, soalan tersebut menyatakan mayyiz anwa'us siyam bainal ahadits al-atiyah. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Sumanan taki illa su'al tsani an Sama'a bint Yusr qalat radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasumu yawm as-sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Thumma soal al-thalith, soalan ketiga riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yahillu, Rasulullah SAW telah menyatakan la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Okey, soalan ni dia mungkin nampak mudah, tapi calon-calon sekiranya terburu-buru,
okey, maka akan berlaku kesilapan yang tidak disengajakan. Suka saya nyatakan, sebelum memulakan menjawab soalan, saya galakkan semua calon-calon kertas syariah untuk membaca arahan soalan pada muka hadapan buku soalan. Okey, sekiranya soalan tersebut menyatakan calon-calon perlu memindahkan jawapan daripada buku soalan kepada buku jawapan, maka saya harapkan semua calon akan menyusun atau menulis jawapan yang diberikan ke dalam buku jawapan yang telah disediakan. Okey, mungkin sebelum-sebelum ini telah disediakan ruangan jawapan yang khusus bagi kismu alif. Okey, mungkin juga tahun ini tidak disediakan. Jadi saya harap calon-calon boleh bersedia. Okey, kita lihat pada soalan yang telah dinyatakan saya sebentar tadi, la tasumu. Soalan kedua pun berbunyi la tasumu. Betul. Soalan ketiga menyatakan la yahilul lil mar'ah. Okey, dia bermula dengan apa? La nahiyah. Okey, fi'il nahi. Jadi ia berkaitan dengan puasa haram ataupun puasa makruh. Jadi sekiranya pelajar tersilap, okey, dia boleh tertukar maklumat yang telah pun diketahui oleh calon-calon untuk memberikan jawapan. Jadi saya harapkan daripada calon-calon supaya berhati-hati. Soalan mudah, namun jangan kita ambil sikap sambil lewa. Okey, soalan keempat dan hingga soalan keenam. Okey, soalan ni dia meminta pelajar menulis jawapan imla al-farad bil ijabah sahihah. Okey, soalan tersebut berkaitan tentang hukum mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Dia ada 3 kelompok, iaitu al-munkir biwujub zakat, al-jahid, summa al-bakhil. Okey, dia ada 3 golongan. Okey, jawapan telah disediakan. Okey, adakah kelompok yang pertama al-munkir, kita boleh mengkafirkan mereka. Okey, kelompok yang kedua al-jahid, mereka yang bersungguh-sungguh menolak zakat tu sama ada dihukumkan kafir ataupun tidak. Serta soalan yang keenam al-bakhil. Okey, jadi jawapan tersebut perlu ditulis dengan jelas. Okey, di dalam buku jawapan yang telah disediakan. Okey, jawapan yang keenam tu al-bakhil asin wa fasid. Okey, yang pertama, yang 4 dan yang kelima tu jangan tertukar. Yang keempat tu jawapan dia la nukaffiruhu, dan yang kelima kafirun. Okey, untuk golongan yang al-jahid, mereka yang bersungguh-sungguh menolak, okey, menolak kewajipan zakat. Seterusnya soalan ke-7 hingga ke-9. Cuba kita lihat arahan soalan menyatakan bahawa ikhtar ijabah sahih ma baina qausain. Okey, pilih jawapan tepat di dalam kurungan. Okey, soalan ini berkaitan dengan tajuk sembelihan. Okey, yu'tabar zabuhu hayawanat makulah lahmi farag litus biha halalan lil aql. Jadi pelajar dia kena pilih jawapan yang tepat. Okey, makruh ke, jawaz ke, wajib ke kan. Kalau pilih Ustaz, makna kata dia kena bulat ataupun tulis semula di ruangan kosong? Dia perlu tulis, pindahkan di buku jawapan yang disediakan. Sekiranya helaian jawapan untuk soalan objektif pelbagai bentuk ini tidak disertakan di akhir buku soalan. Okey, baik. Okey. Seterusnya soalan yang ke-8, yu'tabar zabhul ummul janin zabahan lahu iza kharaja min batniha farag ba'da zabhi. Dia nampak kat situ dia ada hayyan, maitan, mustaqiran. Tiga-tiga kalimah tersebut berada di dalam tajuk ni dan diulang-ulang dalam tajuk ni. Hati-hati, kena faham dia punya jumlah ayat tersebut. Okey, bagaimanakah kita mengambil hukum sembelihan janin yang keluar daripada perut ibunya tu setelah ibunya mati disembelih. Jadi jawapan yang sebenarnya di situ adalah hayyan. Dan yang terakhir, yu'tabar ma qutiya min haywan hali hayati
najisun wa faragh akluhu. Di situ apakah hukum dia? Yajuz, boleh memakan, ataupun yukrahu, ataupun haram. Okey. Jawapannya adalah haram akluhu. Kita berpindah pula kepada soalan 10 hingga ke 12. Okey, soalan ini dia berkaitan tentang hukum dalam bab muamalat. Okey, berkaitan tentang al-bai'. Okey, rukun bai'. Jadi akidan, kemudian nombor 11 tu asalnya farag, seterusnya maqud alaih. Jadi akidan, orang yang berakad di dalam urus niaga. Siapakah mereka? Bai', farag, jawapan di situ setelah tertulis al-mushtari. As-sirah, dalam sirah tu apa dia? Sirah juga kalau kata pelajar jawab al-lafaz, ianya diterima pakai al-ijab wal qabul. Seterusnya maqud alaih, benda yang diakadkan atau perkara yang dipersetujui. Sudah tentulah dalam perniagaan dia merangkumi barang jualan dan juga nilaiannya. Okey, soalan yang ke-13 dan 15. Ia berkaitan dengan tajuk muamalat teta 5. Tadi muamalat teta 4. Okey, yang ni muamalat teta 5. Okey, rukun kafalah. Okey. Dia rukun kafalah ni anak-anak pelajar pun tahu, dia ada makful, dia ada kafil, makful anhu, makful lahu, makful bihi dan juga sirah. Dia ada 5 rukun. Okey. Jadi di sini soalan berkaitan tentang rukun kafarah, la yustaratu ridha anhu fil kafalati bil mal. Okey, siapakah yang kafil tidak memerlukan redha daripada tuan punya badan tersebut sekiranya jaminannya berkaitan tentang harta. Okey ya. Sudah tentulah makful anhu. Okey. Kemudian ayakuna ma'rufan ladai kafil ma'rifatan ainiyatan. Siapa yang perlu diketahui oleh penjamin? Dia kena tahu betul-betul orang tersebut. Makful anhu ke makful lahu? Orang yang dijamin dia punya hutangnya ke atau pemilik hutang tersebut? Okey. Seterusnya kita berpindah kepada soalan 16 dan 18. Okey. Ar-rasmul bayani al-ati yubayyinu an syurutil mahal fi raj'ati. Okey. Okey, syurut al-mahal. Okey. Situ dia bagi X, Y, Z. Hukum raj'ah ataupun rujuk dalam istilah kita. Okey. Jadi pelajar-pelajar dia perlu memenuhkan ruangan yang kosong tersebut. Okey. Yang pertama, bekas isteri tersebut, yang telah diceraikannya, ayakuna madkhulan biha, adalah seorang yang pernah bersama dengan suaminya. Maksudnya pernah bermalam lah, mula masa ataupun muasyarah zaujiyah, hubungan suami isteri. Kemudian baqaul iddah, kekal iddah. 3 lagi tu apa? 3 lagi adalah muayyanah. Kemudian qabilah lil hil. Kemudian yatahaqqaq sabab ruj'ah ataupun wujud sabab ar-ruj'ah. Boleh juga. Wujudu sabab ar-ruj'ah pun boleh. Okey. Yang terakhir 19 dan 20. Kebiasaannya soalan ini dia merangkumi tajuk berkaitan fiqh al-jinayat. Okey. Jadi soalan yang dinyatakan di situ waddi al-furuq, nyatakan bandingan di antara kisos dan juga diyah. Okey. Kisos dan juga diyah. Di tajuk kedua kisos diyah ni. Okey, kisos apa dia? Dia punya bandingan ni, diyah dia. Diyah pula apa dia? Okey. Kisos muaqabatu jani bimisli fi'lihi. Okey. Diyah pula al-malul wajib dafa'u bisababil jinayah 'ala an-nafs aw ma dunaha. Okey. Sekiranya pelajar dia jawab al-mal wajib dafa'ahu bisababi jinayah, sampai situ saja. Boleh ke Ustaz? Boleh? Boleh diterima pakai. Sebab permakahannya satu. Tapi afdalnya sampai habislah ya. Sampai habislah. Kan. Okey, baik Ustaz. Bila sebut tentang bahagian alif ini, adakah soalan-soalan tersebut dari sudut susunannya mengikut aturan kandungan mata pelajaran syariah? Okey.
Bagus soalan Luqman Hakim. Okey, kebiasaannya bagi soalan peperiksaan Asy-Syariah, ia merangkumi keseluruhan tajuk yang dipelajari oleh calon SPM. Okey? Dan dia mengikut aturan tajuk yang telah dipelajari, yang mana ianya bermula daripada kismu ibadah tertampat, seterusnya munakahat dan muamalat, dan begitu juga dengan cerita 5. Dia ikut dia punya aturan dia. Ikut susunan dia. Okey, baik Ustaz. Jadi itu sedikit sebanyak contoh soalan bahagian alif, dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula bahagian B ataupun bahagian ba untuk soalan struktur 1 bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Ismail Khalil. Baik Ustaz, silakan untuk bahagian ba. Okey, terima kasih Luqman Hakim. Sama-sama Ustaz. Kismu ba. Okey, kismu ba ni kebiasaannya lah untuk soalan SPM. Dia merangkumi tajuk fiqh ibadah. Dia merangkumi tajuk fiqh ibadah tingkatan 4. Jadi soal awal kismu ba, soal awal. Dia akan ada di situ 4 soalan, iaitu alif ba jim dal, yang mana ianya boleh berubah-ubah. Ada kalanya soal awal tu, alif tu, dia kadang-kadang dia ada 1 soalan, kadang-kadang ada 2 soalan, kadang-kadang ada 3 soalan. Tak tetap lah Ustaz. Tak tetap. Dia bergantung pada bentuk soalan dan juga pemarkahan yang ditetapkan berdasarkan pada jawapan pelajar. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Soal awal, alif, rakam wahid, arif az-zakat syar'an. Okey, soalan ni dia tajuk kedua. Tajuk pertama, solat minta hujan. Okey. Jadi ismun li'akhzi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafi makhsusatin li ta'ifati makhsusah. Susah sikit nak sebut dia. Kan? Jadi sekiranya pelajar menjawab sebahagian daripada keratan takrifan tersebut, maka agak sukar untuk calon mendapat markah penuh. Jadi saya galakkan calon-calon supaya menjawab keseluruhan takrif walaupun berlaku kesilapan pada dari sudut nahunya tu. Contoh awsaf makhsusah, dia tulis ala awsafi makhsusatin jadi makhsusin. Tertinggal ta marbutah. Bagaimana Ustaz? Dari sudut permarkahan diterima pakai. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doa. Calon-calon doa lah Ustaz ya. Yang penting habiskan. Markah di situ 2. Baik. Soalan kedua, bayin al-murad lima sarif az-zakatil atiyah. Al-amil, dia ada 8 masarif zakat. Amil dengan muallaf. Jadi apakah maksud amil? Dia yang ketiga tu dalam aturan masarif zakat. Yang muallaf tu yang keempat. Huwa as-sa'yul ladzi yu'ayyinu waliul amr li hasri amwal zakah. Kalaulah pelajar jawab sampai li hasri amwal zakah, berkemungkinan jawapan calon boleh diterima. Okey, seterusnya al-muallaf. Dia ada 2 jawapan di situ. Saya harapkan calon-calon boleh menjawab dengan baik. Muallaf di sini, wa muslimun ahada bil islam yatawaqqa'u bi i'ta'ihim an yuqawwiya islamahum. Kemudian yang kedua, muslimun zu makanah fi qaumihim yatawaqqa'u bi i'ta'ihim islamu amsaluhum. Jadi Ustaz boleh pilih ke ataupun kena tulis calon dua-dua? Boleh pilih. Calon boleh pilih salah satu daripada 2 tersebut. Kalau dah jawab 2-2 pun markahnya tetap 2. Jawab salah satu pun markahnya tetap 2 juga. Seterusnya kita berpindah kepada soalan ba. Kam miqdaru zakat al-fitri.
ka miqdaru zakat al-fitri. Ni dia duduk ke atas sekali. Kadang-kadang calon terlepas pandang dalam mengulang sewaktu mengulang kaji. Sa'un min ghalib qutil balad. Sa'un min ghalib qutil balad. Satu pecahan. Allazi yuqimu fihi al-mukallaf. Pecahan yang kedua. Okey. Satu sa' daripada makanan ruji setempat yang didiami oleh mukallaf, seorang muslim baligh akil itulah. Okey. Jadi jawab kena perlu. Calon usahakan jawapan yang ditulis tersebut memenuhi dan menepati kehendak soalan. Yang kedua, wadih waktu ikhraj zakatul fitr al-atiyah. Dia minta penjelasan tentang waktu zakat fitrah. Markah dia berapa? Satu markah. Waktu wujub. Yang kedua, waktu mubah. Waktu wajib bila? Waktu harus bila? Ini jangan tertukar. Kebiasaannya calon dia hafal, tapi tertukar kedudukan. Sayang markah Ustaz. Sayang, hilang markah. Satu tu nilai dia cukup tinggi bagi calon-calon SPM. Betul. Okay. Kena hati-hati lah ya Ustaz. Okey, kena berhati-hati dalam penulisan. Ghurub syams akhir yaumin min Ramadan. Yang waktu mubah, waktu harus min awal Ramadan ila ma qabla salatil Aid. Okey, daripada awal puasa sampailah sebelum solat hari raya. Kalau kata pelajar jawab min awal Ramadan ila ghurub syams akhir yaumil Aid pun boleh diterima. Waktu harus tersebut. Sebab lepas tenggelam matahari itu dia dah jadi waktu wujub. Okey, soalan yang kedua, mal murad bi zahab wal fiddah. Masih lagi berada dalam tajuk zakat, tapi kali ini zakat yang berlainan, iaitu zakat harta, emas dan perak. Okey. Dia tanyakan tentang ta'rifan juga. Al muradu. Panjang juga Ustaz. Jawapan dia agak panjang. Uma makana madrubaini umlatan listimal. Satu bahagian. Au kana sabaik. Au kana tibrain. Wa tusamma binaqzain. Markah tersebut satu. Sekiranya calon menjawab makana madrubaini umlatan listimal, jawapan tersebut sudah memadai. Baik. Kemudian terus ambil yang terakhir, waktu sama bin naqdain. Cukup dah tu. Seterusnya, had ad-dalil ala masyru'iyati zakat zahab wal fiddah. Okey, dalil ni panjang. Dalil dalam bab pengajian al-syariah ni banyak, cukup banyak. Banyak dan panjang Ustaz. Banyak dan panjang. Ada yang sampai 4-5 baris. Jenuh nak mengapel. Jadi kadang-kadang calon tertanya-tanya, boleh tak ambil dia punya wajhu dilalah? Bagaimana kan? tu Ustaz? Okey, di sini ayat menyatakan auzubillahi minasyaitanir rajim wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Okey, sekiranya calon-calon menjawab sehingga perkataan wala yunfiqunaha fi sabilillah, sampai situ jawapan tersebut tergantung. Dia dalam dalil ni dia kena ambil sampai habis. Dalil pensyariatan zahab dan perak ni lah, emas dan perak ni. Okey, jadi calon perlu menjawab sampai habis. Boleh tak calon-calon menjawab wabashirhum bi'azabin alim? Boleh. Tapi markahnya pun dapat separuh lah. Tak penuh sebab lah. jawab separuh. Baik. Kan. Seterusnya, mata tajibu zakat lil ma'adin wa rikas. Bila wajib zakat? Okey, galian dan juga harta temuan. Harta peninggalan, harta karun lah senang cerita. Okey. Jadi kebiasaannya semua jenis zakat mesti ada haul. Okey. Nisab dan juga haul. Tapi di sini dia tak ada haul. Okey. Ma'adin tajibu faur istikhrajuha. Rikas tajibu inda wujudi. Boleh tak kalau kata pelajar jawab inda wujudihi, bagi kedua-dua bahagian tersebut? Ada kemungkinan boleh diterima. Inda wujudihi. Baik. Rikas pun
dia nak jawab for istihrajha atau waktu istihraj pun mungkin boleh diterima, kan? Jadi sekiranya pelajar terlupa, calon terlupa fakta tersebut, cuba orang kata isikan dengan maklumat yang telah dijawab pada bahagian ma'adin tersebut. Okey, ba'da istikhrajuha, kan? Mungkin jawapan tersebut boleh diterima pakai. Okey, seterusnya bayar miqdar zakat rikas. Berapa pula kadar zakat rikas ni? Okey, jadi dekat sini antara bahagian ataupun kadar zakat yang paling yang berbeza dengan yang lain-lain pada zakat harta, iaitu al-khumus ataupun 20% atau sekiranya calon menulis 20%, ini sudah memadai. Boleh juga, ya? Boleh diterima pakai. Baik. So, soalan jim, urut tijarah. Tarif ni sebenarnya soalan bonus bagi saya. Kullu sil'atin, kullu asya'in yutajir fiha insan. Kemudian pelajar ganti, dia terlupa perkataan sil'ah, dia tulis bida'ah ataupun asya' yutajir insan, pun boleh diterima. Kam nisabu zakat at-tijarah. Zakat tijarah dia tak namakan zakat, dia mengambil nisab zakat emas dan perak. Jadi pelajar sebut, sekiranya pelajar menjawab nisab zahab wal fiddah, jawapan pelajar diterima atau dibagi dia punya jumlahnya 85 gram emas, 672 gram perak, pun diterima. Dan soalan terakhir, bagi soal awal, kebiasaannya lah, dia sama ada soalan tersebut dia bagi gambar untuk menerangkan situasi ataupun dia minta hukum dan illah. Di sini dia minta hukum dan illah. Naqasa nisabud dain marjul ada qabla al-haul. Berkurangan nisab hutang sebelum haul. Nisab hutang yang tak dibayar lah. Jadi hukumnya la tajibu zakah, atau pelajar zakat jawab di situ la zakah, tak zakat, maksud tak ada zakat lah. Diterima pakai jawapan calon tersebut. Lianna min syurut wujub zakat an-nisab wal haul. Sekiranya pelajar jawab syurut wujud zakat an-nisabu wal haul, jawapan calon diterima pakai. Ataupun pelajar jawab ta'lil tak wajib zakat, la nisab wala haul. Allah wujud nisab, dia guna ayat Melayu ditranslatekan ke Arab. La wajada nisab, la wajada haul, jawapan pelajar diterima pakai. Baik. Janji calon dia tidak mengosongkan bahagian tersebut. Kena jawab, Ustaz. Cuba jawab. Betul. Yang kedua, labisa almar'atu 300 gram huliyatan min zahab tul hayatiha. Zakat perhiasan ni la zakat, la tajibu zakah. Illah dia mudah, la zakah fil huli al-mubah. Okey, baik. Jadi itu contoh soalan bagi kismubah, struktur soalan 1. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya yakin antara bahagian yang memeningkan murid-murid kita ialah bahagian ba soalan 2. Jadi segmen ini kita nak fokuskan bahagian ba soalan 2 bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Ismail. Okey Ustaz, apakah contoh soalan bagi kismu ba soalan 2? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Sama-sama Ustaz. Soalan kedua, kismu ba. Soalan berkaitan dengan fiqh ibadah tingkatan 5, seperti mana kebiasaan yang dipaparkan pada soalan-soalan yang lalu dan juga soalan-soalan percubaan SPM, yang mana calon-calon telah membuat latihan, latih to be
untuk pengukuhan. Okey, soalan berkaitan haji umrah. Haji umrah, tajuk paling besar. Tajuk paling ditakuti oleh semua calon SPM. Bukan calon saja, guru pun takut. Guru pun takut, Ustaz, Guru pun takut tajuk haji umrah ni. Okey. Arif mustalahat al-hajj wal umrah. Markah 2. Okey. Al-hajj qasdu baitillahil haram lin nusuk, al-umrah ziaratu baitillahil haram lin nusuk. Okey, sekiranya pelajar tercicir kalimah nusuk, jawapan tidak diterima. Jadi calon sewaktu menulis jawapan tersebut hati-hati ya. Hilang markah. Hilang terus. Okey. Soalan kedua, soalan awal, soalan petang, soalan sani, yang kedua lah pecahan bagi soalan pertama. Bayin al-farqu bainal hajj wal umrah. Okey, apakah bandingan haji dengan umrah? Kan? Mungkin soalan ini dia ulangan soalan tahun-tahun sebelum ni. Okey, markah kat situ 4 markah. Okey, sekiranya calon menjawab takrifan, okey, mungkin boleh diterima, mungkin juga tak diterima. Sebab dia ada banyak bandingan-bandingan lain. Betul. Okey, sama ada pada rukun, pada dia punya wajibat haji dia serta wajibat umrah kan. Contoh paling mudah pelajar boleh jawab. Okey, haji fihi al-wuquf bi Arafah. Okey, umrah la yajibul wuquf bi Arafah. Kemudian haji ada tawaf, umrah pun ada tawaf. Apa nama tawaf pada tawaf haji tu? Kita namakan tawaf al-ifadah. Umrah tawaful umrah. Seterusnya haji ni waktu dia, waktu awqat muhaddadah atau muayyan, al-awqat al-muayyanah. Tapi al-umrah ni umrah la waqtun muhaddad laha. Okey, atau tiwalis sanah. Okey, la waqtun muhaddad laha. Rukun umrah, rukun haji pun berbeza. Okey, kemudian dekat umrah, okey, dia tidak ada tahallul, dia tidak ada nafar. Dan seterusnya lah bahagian-bahagian tu. Umrah tak ada mabit Muzdalifah, tak ada ramyu jamarah kan. Muzdalifah tak ada mabit di Mina kan. Jadi banyak. Jadi ada kemungkinan sekiranya calon menjawab tentang takrifan untuk tahun 2022 punya peperiksaan SPM, ianya tidak diterima pakai. Okey, seterusnya soalan bab bayin sabab dam, takhir wa ta'dil. Dam ni ada banyak kan, ada 4 jenis dam. Okey, dan dia punya kesalahan dia pun berbeza-beza bagi setiap ahkam dima ni ataupun kafaratul hajj. Okey, takhir ta'dil. Takhir ta'dil ni yang ketiga lah. Yang pertama tartib takdir, kemudian tartib ta'dil, yang ni yang ketiga, takhir ta'dil. Dia ada 2 sahaja, iaitu ianya berkaitan tentang alam sekitar. Okey, itu memuluk qatul saydil barri al-ma'kul lahma. Okey, kemudian qatul syajarul haram ataupun qatul syajar Boleh juga. indal ihram pun boleh juga, boleh diterima pakai. Kalau tengok jawapan tu Ustaz, markah 2 markah tapi dia jawab 2. Boleh juga. Mana kata lebih jawapan yang diberikan. 2 fakta qatul saydul barri serta qatul syajar. Dia perlu jawab dua-dua. Jawab 2 Sebab jawapan tersebut pendek. Baik. Dia hanya 3-4 kalimah untuk melengkapkan jumlah. Baik. Tapi kalau kata calon jawab qatul saydul barri tanpa perkataan al-ma'kul lahma, jawapan mungkin tidak diterima. Kena hati-hati. Saydul barri ni banyak jenis. Kalau kata ular pun haiwan barri kan. Tapi kalau kata ular tu dia dah masuk, kemudian dia lagi keluar, kita buru juga ular tu kan. Betul. Takut dia masuk balik kan. Dia mesti ada perkataan al-ma'kul lahma. Baik. Okey, seterusnya soalan kedua.
Mallazi yajibu liman wujida alaihi ahadul umur as-sabiqah. Apa yang wajib kena buat? Okey, kat sini kena dam lah kan. Wajib alaihi dam, takhir wa ta'dil. Ataupun pelajar boleh jawab wajib alaihi al-khiyar bainal jazaat atau at-takhir bainal jazaat. Okay, dia boleh pilih pada dia punya denda dia tu. Okey, zabusyah wa tasadduq. Okey. Dia boleh jawab sampai setakat tu saja. Okey. Wa tasadduq lil fuqara wal masakin. Zabusyah wa tasadduq lil fuqara wal masakin al-hurum. Al-masakin al-haram. At-tasadduq qimah syah. Qimah syah lil fuqara lil masakin. At-tasadduq bi qimah syah ta'aman lil fuqara wal masakin al-haram. Seterusnya as-siyam bi adadi amdad ta'am. Calon juga boleh menjawab ketiga-tiga ini tanpa turutan. Oh, tak kisah. Tak kisah sebab dia bukan tartib. Baik. Beza dengan tartib takdir dan tartib ta'dil. Dia punya kesalahan tersebut, calon kena tulis ikut turutan. Ni kena hati-hati. Tapi dalam bab takhir, bab pilihan ni, apa dam ataupun denda yang mana pelakunya atau mereka yang buat haji tu melakukan kesalahan waktu haji tu, dia tersilap, denda tu dia boleh pilih tanpa ikut tertib. Kemudian salah satu clue yang paling mudah untuk calon-calon ingat, setiap daripada dam ni, keempat-empatnya ada zabhu an'am. Okey, an'am sama ada syah ataupun al-ibil atau al-baqar. Ibil. Syah pelajar tertulis ma'as. Boleh juga kan? Kambing juga masuk dia kan. Jangan tulis kambing kat situ dah lah. Dalam tulisan Jawi kan. Nampak macam Syah Arab, tu. Nampak macam Arab kan. Faham? Okey. Zabu syah. Kecuali pada isyadah dam yang kedua, tartib ta'dil tu, iaitu al-jima' ba'da tahallul awal wa qabla tahallul sani. Tu je dia zabuhu, dia masih lagi sembelihan an'am, tapi dia zabuhu al-badana awi al-ibil. Yang lain semua syah. Sembelih kambing. So kalau keluar jawapan ni, tanya ke apakah dam yang wajib dibayar, zabu syah tu ataupun zabul an'am, dia dapat orang kata saya istilahkan sebagai mencuri satu markah. Okey. Mendapatkan, calon dah boleh dapat satu markah yang bernilai. Okey. Seterusnya soalan jim, soalan ketiga, bayan maksud minal jumlah al-atiyah. Okey. Al-hayatu mustaqirah, as-salama minal uyub. Al-hayatu mustaqirah tu ada dalam maklumat idhafiyah, maklumat tuhimuka, dia info tambahan. Begitu juga dengan as-salama minal uyub. Suka saya ingatkan calon-calon SPM, kalau kata baca ulang kaji tu, jangan abaikan maklumat yang berada di dalam kotak maklumat tambahan. Ianya boleh keluar dalam peperiksaan. Okey. Hayat mustaqirah. Okey, al-harakah syadidah lil mazbuh ba'da dhabhi. Saya tak ikut ayat yang tertera di dalam tu. Okey. Saya guna ayat yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa calon sekiranya terlupa jumlah di dalam kitab, adakah calon boleh dia buat ayat sendiri? Jawapannya boleh. Janji maknanya menyerupai. Okey. Yeah. Okey, al-hayat mustaqirah tahdusu al-harakah syadidah lil mazbu ba'da zabhi atau ba'da qat'i al-halqum wal mari. Okey. Seterusnya as-salama minal uyub. Okey. Salama atau salimah minal uyub allati tanqusu fil hal wal ma'al. Okey. As-salama minal uyub. Okey. Allati tanqusu fil hal wal ma'al. Soalan yang kedua,
Naqish isnatain fil umur mustahabbah fi tahnikil maulud. Wah, ni bab lepas bab akikah ni. Tadi soalan berkaitan tentang sembelihan. Yang ini soalan berkaitan tentang akikah. Dalam akikah pun ada sembelihan. Kena sembelih kambing ataupun satu bahagian lembu atau unta. Tak boleh ni sembelih ayam ni akikah. Okey, tapi soalan tu dipertanyakan tahnik dan soalan dia bertanyakan naqish. Baik. Bahaskan. Itu kata kunci Ustaz. At-tahnik bitamar. Okey, tahnik bitamar dia belum jadi perbahasan lagi. In lam yakun tamaran, in la yujad tamarun. In lam yakun tamarun, in lam yujad tamar, fa bi syai'in hulu. Maka hendaklah dengan manisan. Okey, yang lepas dia tu yang dia punya perbahasan dia tu. Jadi pelajar perlu hati-hati. An yakunal muhanniku minas solihin. Fa in lam yakun fa imra'atun solihatun. Yang terakhir, soalan dal bainal hukmu ma'a ta'lil fi ma yati. Lam tahujjul imra'atun wa hiya mustatnya bisababi adamu izin zaujiha. Okey. Jadi hukum dia apa? Alasan dia apa? La tajibu 'alaiha al-hajj atau la tajibul hajj. Sebab apa? Li'anna al-izn min zawjiha syartun li sihatil hajj. Itu jawapan yang pertama. Ataupun li'anna izn zawj wa min syurut al-makhsusah lil mar'ah al-mutazawwijah ataupun lil mutazawwijah. Soalan kedua, aka rajulun an nafsihi wa ya'kul lahma jami'an wa lam yatasaddaq. Seorang tu dia akikahkan untuk diri dia, dia makan semua daging tu, disimpan dalam frozen untuk bekalan dia selama setahun, dia tak sedekah kat orang. Jawapannya boleh. Sebab bendanya sunnah. Beza dengan udhiyah. Okey, begitulah tadi soalan kedua. Qismu ba. Jadi calon-calon perlu berhati-hati. Okey. Dalam menjawab soalan-soalan sebegini. Okey. Baik Ustaz. Tadi bila Ustaz sebut tentang dam tu kan Ustaz, kita lihat dam ni banyak jenis lah. Jadi apakah cara terbaik ataupun tips yang Ustaz boleh kongsikan kepada murid-murid kita supaya mudah nak ingat? Silakan Ustaz. Okey, yang pertama, calon dia boleh pecahkan dam tu kepada dua bahagian dulu. Baik, pecahkan. Yang pertama tartib, yang kedua takhir. Kemudian daripada dua tu dia pecahkan lagi dua. Tartib ada dua, tartib takdir dan juga tartib ta'dil. Saya panggil tartib qadar. Tartib qadar, tartib adal. Untuk memudahkan ingatan saya lah. Kan? Kemudian dia gunakan yang kedua tu, bahagian yang kedua, iaitu yang boleh dipilih, takhir. Kalau saya guna khiyar qadar, khiyar adal. Okey, tapi pelajar dia boleh guna apa? Khiyar adal dan juga takhir ta'dil dan juga takhir takdir. Okey. Begitu. Baik. Jadi cara yang terbaik kita pecahkan supaya mudah ingat. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustaz kita hari ini iaitu Ustaz Ismail Khalil. Untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada contoh soalan hukum dan alasan Allah. Silakan Ustaz, tafadhal. Terima kasih Lokman. Sama-sama Ustaz. Okey. Soalan hukum dan alasan, dia ada kalanya calon akan menjumpai di dalam soalan peperiksaan, dia ada gambar. Okey, gambar tersebut dia minta calon menjelaskan situasi dalam gambar tersebut. Jadi gambar tu nanti dia ada ayat soalan dia. Okey, tapi kebiasaannya soalan
hukum dan alasan ni dia menggunakan ayat. Dia bagi satu situasi Ya. dan seterusnya pelajar diminta memberikan hukum berdasarkan situasi tersebut dan alasan kenapa calon memberikan alasan kewajaran hukum yang telah dinyatakan oleh calon. Okey. Jadi ada dua situasi lah. Sama ada pernah berlaku soalan hukum dan alasan ni dia dalam bentuk gambar, pernah berlaku. Cuma jarang-jarang. Kadang-kadang je dia boleh berlaku. Tapi pernah berlaku. Tapi pernah berlaku. Baik. Okey, soalan pertama. Soalan berkaitan tentang solat gerhana. Solat imra'atun solat al-qusuf munfaridatan fi baitiha asna inkisafis syams. Okey. Soalan ditanyakan tentang wanita yang solat gerhana di rumahnya berseorangan. Ketika gerhana matahari. Hukum kat sini pelajar boleh jawab jawaz, tajuz ataupun tasihus salatuha ataupun sihatus salah, kan? Apa-apa yang menunjukkan ianya dibolehkan. Faham? Ilah dia apa? Alasannya tasihu adauha munfaridatan kasunnatil fajr. Dia mesti ada ayat penjelasan selepas ni tu, kasunnatil fajr. Ataupun kasunnatil witri. Okey. Dia boleh dilakukan secara bersendirian. Okay. Seterusnya solat jama'atun solat al-khusuf fil masjid bidunil khutbah. Okey. Hukum dia jawaz atau yajuz ataupun tajuz ataupun sihatus solah. Okey. Yasihu adauha bidunil khutbah. Dia sebenarnya dia ada huraian agak panjang, tapi kita ambil hukum yang ringkas. Ya. Okey. Ini pun sudah memadai. Dia sudah memadai untuk peringkat calon SPM. Sebenarnya dia kalau ikutkan kita kena ikut sunnah. Jawaz ma'akirah. Itu jawapan yang paling tepat. Okey. Lam yahujju rajulun bisababi insyiralihi bitijarah. Businessman dia lewat atau lengah melaksanakan haji. Okey. Okey, sebenarnya kita tak boleh nak ambil huraian. Kita kena ambil dia punya mafhum yang zahir di situ. Okey. Hukum dia la yajuz. Atau yukrahu zalik. Lianna hajj min arkan Islam. Okey. Wa muqaddamun min insyiralihi bitijarah. Okey. Lianna al-hajju okey wajibun ala kulli mukallafin allazi indahu istita'ah. Okey. Kalau kata seorang tu ada istita'ah, berkemampuan, muslim, akil, baligh, ada istita'ah, dah wajib dia buat haji. Kemudian solat jama'atun salatul khusuf, soal akhir, tazawwaja rajulun fi tazawwaja rajulun fi Mina ba'da tahallul al-awwal walam yahsul tahallul al-thani. Seorang lelaki dia bernikah di Mina selepas tahallul awal sebelum tahallul tsani. Okey, hukum kat sini dia beza. Okey. Haji ni diterima ke tak diterima? Betul ke tak betul? Haji tersebut betul sebab dia akan kaitan dengan dam. Apa-apa soalan hukum ilah haji yang berkaitan dengan dam, haji dia boleh, betul. Tapi kena dam. Jadi pelajar dia kena jawab macam itu. Dia punya calon dia mesti menyatakan hukumnya dan juga damnya. Ataupun kalau tak ditentukan damnya, sebut wa alaihi dam, tanpa kita spesifikasikan atau kita kelaskan, calon kelaskan dam apakah di situ. Al-hajjus sahih wa alaihi dam. Baik. Dah memadai. Ilah dia apa? Li'annahu irtakaba bi muharramatil ihram. Pun sudah memadai. Atau bi mahzurati ihram. Okey, seterusnya akala Farhan Zailul Bakar al-maqtu' hayyan.
masuk ladang, tengok lembu banyak sangat, geram, potong ekor, masak. Lembu hidup, ekornya dah hilang. Apakah hukum dan alasan? Haram. Alasan ni li'annahu najisun. Sebab yang pertama, benda tu dia najis. Ataupun li'annahu maitatun. Pelajar jawab macam itu pun dah diterima dah. Baik. Okey. Ataupun la yajuz aklu ma quti'a minal hayawan hal hayatihi. Itu jawapan cemerlang. Saya kalau calon-calon jawab macam itu, saya bagi star kat situ. Nanti kalau calon-calon peperiksaan percubaan tu, nanti saya tulis kat bahagian hadapan kertas dia star. Nanti masa bagi kertas saya sebut nama semua. Siapa yang dapat star tersebut kan. Saya train lagi. Ya. Okey, soalan kedua. Soalan saya ni, qala rajulun ana kafilun laka in jaa zaidun minas safar. La tanaqib kafalah. Okey, dalam bab muamalat ni, dia calon boleh jawab yajuz, la yajuz. Dia boleh jawab tasihu kafalah atau la tanaqib kafalah atau tutilul kafalah. Al kafalah tu batil, apa boleh? Sebab di sini asira muallaqatun bi syart. Kata ataupun lafz la yadullu ala iltizam atau asira tu la tadullu ala iltizam. Seterusnya saya ambil soalan yang terakhir. Ishtara Zaidun baitan bisamanin ajil limuddati 5 sanawat. Wa ja'ala sayyaratuhu marhunatan bizalik. Sayyaratuhu marhunatan bizalik. Okey, yang pertama calon perlu faham konten ayat tersebut. Apa yang ditanya? Ayat itu menyatakan tentang apa? Zaid telah membeli rumah dengan nilaian yang bertangguh, bayaran bertangguh selama 5 tahun dan jadikan kenderaannya sebagai cagaran. Hukumnya boleh. Sebab barang tersebut li'anal marhun qabilan lil bai' indal ajal atau inda hululil ajal. Okey, baik. Jadi itu contoh-contoh soalan hukum dan juga alasan illah bagi mata pelajaran syariah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ismail Khalil yang sudi berkongsi dengan kita hari ini, dan kepada murid-murid saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim, mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.